Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Adam Adha bin Mat Dapi daripada unit BM2 akan berkongsi tentang sistem keselarasan vokal bagi tugasan 2 penghasilan produk asas tata bahasa Melayu kod subjek BMMB 1084. Sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan kembali bahawa kita mempunyai 5 huruf vokal iaitu A, I, U, E dan O. E pula terbagi kepada 2 cara sebutan iaitu E pepet seperti emak dan E talin seperti enak. Jadi mari saya terangkan apa itu keselarasan huruf vokal. Sistem keselarasan huruf vokal dalam bahasa Melayu menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2008 ialah kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar merujuk kepada kombinasi dua vokal dalam satu perkataan yang membentuk suku kata secara harmoni. Pasangan dua huruf vokal pada suku kata perakhir harus serasi dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Syarat-syarat prinsip keselarasan vokal. Yang pertama, keselarasan adalah antara dua huruf vokal pada kata dasar, manakala yang kedua, kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. Dan yang terakhir, syarat terakhir yang ketiga, bagi kata yang mengandungi lebih daripada dua suku kata yang terlibat dengan sistem keselarasan. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu terdapat 18 pola keselarasan huruf vokal seperti jadual berikut. Yang pertama, suku kata perakhir A dan suku kata akhir tutup A. Contohnya basah. Yang kedua, perakhir A dan akhir tutup I seperti naik. Yang ketiga, perakhir A dan akhir tutup U seperti takut. Yang keempat, perakhir I pepet dan akhir tutup A seperti besar. Yang kelima, perakhir I pepet dan akhir tutup I seperti betik. Yang keenam, perakhir I pepet dan akhir tutup U seperti kerut, selut dan kemalut. Yang ketujuh, perakhir I talin dan akhir tutup A seperti dewan dan petah. Yang ke-8, I talin, perakhir I talin dan akhir tutup I talin seperti beres, selekeh. Dan yang ke-9, I talin, perakhir I talin dan akhir tutup O seperti elok, tempoh. Yang ke-10, perakhir I dan suku akhir tertutup A seperti biar, siar. Dan yang ke-11, perakhir I dan suku akhir tertutup I seperti pilih. Yang ke-12, suku kata perakhir dan akhir tutup U seperti piuh, bisul dan singgul. Manakala yang ke-13, perakhir O dan akhir tutup A seperti borak, tolak. Yang ke-14, perakhir O dan akhir tutup I taling seperti boleh, toleh, borek. Dan yang ke-15, perakhir O dan akhir tutup O seperti bodoh, sodok, bongkok. Yang ke-16, perakhir U dan akhir tutup A seperti budak, pudar dan ketupat. Yang ke-17, perakhir U dan akhir tutup I seperti bugis, kulit pulih. Dan yang terakhir, perakhir U dan akhir tutup U seperti busuk, kurus dan selubung. Daripada 18 pola tersebut, terdapat 8 pola yang berubah dari sistem ejaan Rumi lama 1972 kepada sistem ejaan Rumi yang baru. Contohnya, A dan I taling berubah kepada A dan I. Contohnya, alih menjadi alih. Dan yang kedua, A dan O kepada A dan U seperti batok menjadi batuk. I pepet dan I taling berubah kepada I pepet dan I lebih menjadi lebih. I pepet dan O berubah kepada I pepet dan U. Tempuh menjadi tempuh. Dan yang kelima, I dan I taling berubah kepada I dan I seperti pilih menjadi pilih. Seterusnya, I dan O berubah kepada I dan U. Tidur menjadi tidur. U dan I taling berubah kepada U dan I seperti putih menjadi putih. Dan yang terakhir, U dan O berubah kepada U dan U. Untuk menjadi untuk. Seterusnya, daripada pecahan 18, itu juga terdapat 10 jenis pola tidak berubah. Seperti A dan A menjadi batal, I pepet dan A menjadi lekat, I talin dan A menjadi petak, I talin dan I talin menjadi leceh, I talin dan O menjadi esok, I dan A menjadi bilang, O dan A menjadi botak, O dan I talin menjadi oleh, O dan O menjadi tolong. Dan yang terakhir, U dan A menjadi pusat. Terdapat pengecualian pola keselarasan huruf vokal, contoh bahasa Nusantara dan bahasa Inggeris. A dan I taling, contoh bahasa Nusantara adalah aneh dan bahasa Inggeris kabaret.
Yang kedua, pola vokal A dan O, contoh bahasa Nusantara calon dan bahasa Inggeris atom, dan IPA dan Italian gambling daripada contoh bahasa Nusantara dan seterusnya. Jadi yang terakhir kesimpulannya, sistem keselarasan vokal dalam bahasa Melayu merujuk kepada pola pengucapan vokal yang memastikan kelancaran dan kejelasan komunikasi yang melibatkan dua jenis vokal utama iaitu vokal depan dan vokal belakang serta peraturan tertentu yang mengawal keselarasan antara vokal dalam suku kata dan kata. Keselarasan vokal adalah penting untuk mengelakkan kekeliruan dan memastikan sebutan yang tepat serta memainkan peranan dalam aspek estetik pengucapan. Jadi ini merupakan rujukan yang saya buat ketika menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.